Wakil Rakyat Negeri dan Parlimen akan berkempen galakkan proses vaksinasi lebih cepat di Sabah. Butirannya bersama Muhammad Syarizam Awang. Silakan Syarizam. Terima kasih Carol. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan akan melibatkan semua wakil rakyat negeri dan parlimen berkempen bagi menggalakkan proses vaksinasi berjalan dengan cepat di Sabah. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata pelbagai kaedah termasuk melibatkan pemimpin akar umbi mempercepatkan proses vaksinasi di Sabah berikutan kadar pendaftaran pengambil vaksin yang rendah di negeri ini. Kita telah bersetuju dan semua pemimpin termasuklah ahli-ahli parlimen dan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri diminta supaya berkempen untuk menggalakkan suntikan ini dengan cepat. Datuk Jeffrey berkata demikian ketika ditemui media selepas mengadakan lawatan kerja di Pusat Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan di Dewan Masyarakat Keningau. Katanya pada masa sama klinik-klinik kerajaan dan swasta yang dilantik turut digerakkan bertujuan mempercepatkan vaksinasi. Datuk Jeffrey yang juga ahli Parlimen Keningau berkata proses pendaftaran melalui aplikasi MySejahtera di negeri ini sangat rendah dan mengesah agensi terlibat menyediakan kaedah mudah bagi membolehkan semua rakyat di negeri ini mendaftar bagi mendapatkan dos suntikan vaksin. Ketika ini, Pusat Pemberian Vaksin Dewan Masyarakat Keningau mampu memuatkan 500 penerima vaksin pada satu masa dan kapasiti pusat ini akan ditingkatkan sebuah lagi bangunan bersebelahan yang memuatkan 1,000 penerima vaksin. Terdahulu, Datuk Jeffrey melawat keluarga mangsa kebakaran di Kampung Bakiau, Keningau yang meragut nyawa warga emas 70 tahun pada 6 Jun lalu. Dalam lawatan ini, beliau memberitahu keluarga mangsa akan mendapat bantuan rumah di bawah program bantuan rumah. Hospital Gleneagles Kota Kinabalu yang merupakan pusat pemberian vaksin swasta pertama di Sabah komited menggunakan segala sumber tenaga manusia dan kemahiran bagi membantu merealisasikan misi program imunisasi COVID-19 Kebangsaan PIK. Ketua Pegawai Eksekutifnya Dr. Tan Bee Hwai berkata negara kini berdepan ancaman COVID-19 maka semua pihak perlu berganding bahu bagi memastikan program vaksinasi itu mencapai sasaran 24 juta orang. Menurut Dr. Tan, Hospital Gleneagles mempunyai vaksin mencukupi dibekalkan kerajaan iaitu sekitar 100 dos sehari. Sehingga sekarang, ini adalah hari pertama kita membuka pusat pemberian vaksin. Kita harap bilangan vaksin sebanyak 100 dos sehari atau 500 dos vaksin seminggu akan dilaksanakan dengan sempurna. Dr. Tan berkata demikian kepada pemberita sempena pembukaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan di Hospital Gleneagles Kota Kinabalu. Jelasnya senarai nama penerima vaksin diberikan kerajaan dan hospital ini membantu menyediakan kemudahan vaksinasi tersebut. Sehubungan itu, Dr. Tan menyuruh hospital swasta lain turut serta dalam PIK sekaligus membantu usaha kerajaan menangani penularan COVID-19. Sementara itu, orang ramai menyambut baik pusat pemberian vaksin di hospital swasta bagi mempercepatkan pemberian vaksin. I think everybody should get vaccinated. There is no danger, and there is only good for myself and also for my family and everybody. Everybody should have it, and then we can go back to our normal life. I just come here, and then the service here is very good. If possible to everyone, then to get the vaccine since the COVID-19 pandemic is quite serious right now. So I think the vaccine is for everyone to get and to reduce the case every day. Polis Diraja Malaysia PDRM melaksanakan sekatan jalan raya SGR lebih ketat melibatkan larangan rentas daerah antara Kota Kinabalu, Putatan dan Penampang mulai hari ini. Ketua Polis Daerah Penampang DSP Muhammad Haris Ibrahim kata beberapa buah jalan dalam daerah Penampang akan ditutup dan operasi snap check dibuat untuk menyekat dan mengawal pergerakan masyarakat antara daerah terlibat. Menurut DSP Muhammad Haris, satu SGR baru dibuka di Jalan Terawi Tulangis, Putatan Penampang pagi tadi susulan pengumuman Kerajaan Negeri semalam bahawa daerah Kota Kinabalu, Putatan dan Penampang tidak lagi dikategorikan sebagai satu daerah. Kita memberi nasihat kepada semua masyarakat di daerah Penampang dan Putatan ini untuk membaca SOP yang telah pun dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara sepanjang pelaksanaan PKP 3.0 ini. So dengan pemahaman SOP tersebut maka mudah mereka untuk
mengetahui peranan mereka sepanjang PKP 3.0 ini. DSP Muhammad Haris ditemui RTM ketika tinjauan SJR di Penampang. Beliau menyarankan masyarakat di Penampang tidak perlu keluar ke daerah lain jika hanya sekadar membeli keperluan harian yang boleh didapati dalam daerah sendiri. Terdapat 5 lokasi dilaksana SJR di Penampang iaitu SJR Hadapan Blue 7, SJR Penampang Bypass, SJR Kilometer 5 Penampang Tambunan, SJR Ketiau dan SJR Jalan Tulangis. Sementara itu, ketika dihubungi di Kota Kinabalu, Pesuruhjaya Polis Sabah Dato' Hazani Ghazali sekali lagi mengingatkan orang ramai supaya berada di rumah sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 kecuali untuk memenuhi keperluan asas ataupun kecemasan. Penambahan peruntukan sebanyak RM1 bilion bagi meningkatkan kapasiti dan memperkukuhkan kesihatan awam di bawah program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi pemerkasa tambahan tindakan tepat pada masa ini. Ketua Jabatan Perubatan Komuniti dan Keluarga, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan, Universiti Malaysia Sabah, Profesor Madya Dr. Said Syarizman, Said Abdul Rahim menyifatkan pertambahan peruntukan berkenaan satu inisiatif dinamik bagi mempertingkat kapasiti perkhidmatan kesihatan negara. Ketika dihubungi, Dr. Syed Syarizman berkata dengan lebih 85,000 kes aktif COVID-19 yang dicatatkan sehingga kini memberi impak besar dalam kapasiti perkhidmatan kesihatan khususnya dari segi rawatan. Ini kerana ia dapat menampung keperluan lain seperti penambahan katil, keperluan kritikal selain meningkatkan fasiliti sedia ada. Ini adalah satu langkah yang sangat diperlukan terutama buat masa ini kerana bagi mempertingkatkan lagi kapasiti perkhidmatan kesihatan negara. Kalau kita lihat sekarang ni dari segi kesihatan awam kita perlukan pengesanan awal dari segi tenaga kerja, isolasi, kuarantin, semua itu memerlukan kos tambahan lagi dari segi perubatan dan rawatan. Daripada jumlah keseluruhan pemerkasa tambahan, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan RM450 juta diperuntukkan bagi meningkatkan kapasiti katil dan peralatan di unit rawatan rapi COVID-19 di Hospital Seliaan Kementerian Kesihatan dan Hospital Pengajar Universiti Awam. Ia termasuk Universiti Teknologi Mara UiTM, Universiti Putra Malaysia UPM dan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM serta melalui Hospital Medan Angkatan Tentera Malaysia ATM di Sabah dan Sarawak. Pengumuman kerajaan negeri membenarkan operasi gerai-gerai menjual sayur, ikan dan buah-buahan di kawasan tepi jalan raya disambut baik rakyat negeri ini. Rata-rata para penjajah ditemui RTM bersyukur dapat meneruskan perniagaan masing-masing khususnya dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0. Alhamdulillah. Terima kasih kepada pihak kerajaan juga kerana membenarkan kami masih berniaga di siling jalan dan kami punya pun ada okey juga lah. Ramai juga pengunjung tapi semenjak SOP ini kan kita ikut SOP juga. Jadi kalau salah ikut-ikut jarak juga. Jaga-jaga jarak tuh. Kami sungguh terima kasih juga pada kerajaan yang dibenarkan kami menjual begini kan. Terima kasihlah dengan kita patuhlah yang SOP sekarang ini. Ya, dalam perniagaan kami memang kami betul-betul terima kasihlah oleh karena kami dibenarkan mencari makan. Kami bersyukur juga lah kepada pihak yang menteri sekarang kan dia bagi kami peluang untuk buat sementara ini kan. Jadi kami sini kalau tidak dibagi peluang sebab pendapatan kami tiada. Kedai-kedai macam ni sepatutnya dibenarkanlah untuk mereka ni menjual sebab satu keperluan kita sendirilah. Mau beli ikan-ikan ni senang sikit kan, tidak perlu pergi pasar besar begitu. Lepas tu yang satu lagi bagi peluang dia orang lah untuk jana pendapatan. Sebab sekarang ni semua orang susah kan. Jadi bila diberi peluang begini, mereka pun boleh jana pendapatan. Sebelum ini, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun mengumumkan kebenaran berkenaan bagi membolehkan petani dan nelayan menjual hasil tangkapan dan tanaman mereka dalam tempoh PKP 3.0. Sekian berita dari negeri di bawah bayu untuk hari ini. Berita seterusnya kita kembali ke Sapuri bersama dengan Carol Azwan Arba. Kai, silakan.